Kelas kita pada pagi ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Tak ramai hari ini. Tak tahu kenapa jadi awak ready je kecuali tak ada kelas baru cikgu bagi tahu tak ada kelas. Ikut je jadual yang kita ada setiap Khamis 9.10. Okey. Jadi kita teruskan dengan tajuk baru. Okey, tajuk baru. Okey, abaikan bab ni sebab cikgu gunakan slide form 5. Dia bab kadar tindak balas ni silibus KBSM, silibus lama belajar masa form 5. Jadi untuk silibus baru dia berada dalam bab 7 tingkatan 4 silibus KSSM, tapi benda yang samalah. Alright, so jangan keliru dengan bab 1 tu. Jadi kita teruskan. Jelas PowerPoint nampak, suara cikgu nampak. Daniel Kebal. Hello. Jangan bagi kat chat je, tak tengok sekarang. Apa? Audio, gunakan audio. Ni go. Dengar Dengar. Dan nampak paparan Nampak? Alright, terima kasih. Okey, kita mulakan bab 7. Bab 7 kadar tindak balas. Jadi apakah maksud kadar tindak balas? Okey. Kelajuan di mana suatu tindak balas berlaku dipanggil kadar tindak balas. Okey, sebagaimana ini contohnya bom atom ni bom atom. Dalam masa beberapa saat, letupan nuklear ini telah membinasakan satu bandar besar, tragedi Hiroshima Okey, itu yang cepat. Ada setengah tindak balas berlaku sangat perlahan. Contohnya pengaratan besi. Okey, contohnya pengaratan besi. Besi ambil masa beberapa hari ataupun kadang-kadang minggu untuk berkarat. Jadi itu adalah tindak balas lambat, perlahan. Okey, contoh pengeratan. Ini kereta baru beli dan beberapa tahun kemudian tak pakai, tak jaga. Ini bukan berkarat, ini rosak dah. Okey, ini adalah contoh-contoh tindak balas cepat seperti pembakaran. Apa-apa tindak balas pembakaran adalah tindak balas cepat. Bunga api. Ini eksperimen kita buat bab jadual kalah hari itu. Tindak balas kalium dengan air. Okey, jadi tindak balas yang cepat ini mengambil masa beberapa saat saja untuk lengkap. Okey, contoh tindak balas perlahan. Okey, buah tomato mengambil masa untuk masak daripada hijau kepada kemerahan, itu mengambil masa. Apa itu tomato? Proses fotosintesis berlaku. Apa itu tomato ke? Proses fotosintesis berlaku dalam masa yang lama untuk menghasilkan glukosa untuk tumbuhan. Okey, proses makanan menjadi busuk. Mengeraskan plaster. Jadi dia mengambil masa berjam-jam, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Okey, jadi itu
seperti selalu jenis-jenis tindak balas yang ada. Jadi sekarang kita nak fokus apakah yang kita nak kaji berkenaan dengan kadar tindak balas. Jadi bila kita nak kaji, kita perlu sesuatu yang boleh diukur. Jadi apa yang boleh diukur tu mestilah yang boleh diperhatikan dulu. Okey. So antara kaedah untuk mengukur kadar tindak balas yang pertama yang melibatkan gas. Okey. Kalau perubahan yang melibatkan gas, Mama, Papa, Mama bermain. kerja. Okey, perubahan yang dapat diperhatikan melibatkan pembebasan gas kan? Okey, jadi kat sini ini tindak balas dalam bab asid. Asid sifat kimia asid. Yang mana ini adalah logam. Apabila bertindak balas dengan asid, kita dah tahu akan menghasilkan apa ini? Apa tu kelas? Magnesium sulfat. Jawablah. Asid dengan logam menghasilkan sifat asid. Tak nak jawab pula dah. Ni apa ni? Kena seru nama ke? Biasa Hani Camelia yang jawab ni. Hani Camelia dan Iqbal lain-lain. Mana? Ada orang ke? Ada pun. Menghasilkan apa ni? Asid dengan logam. Menghasilkan? Tak tahu cikgu. Ya Allah, tak tahu. Baru je belajar asid dengan logam. Ngigau lagi pagi-pagi ni. Sifat asid tu. Sifat kimia asid. Asid tambah logam menghasilkan apa ini? Logam asid. Okay. Allahu Akbar. Ngigau kau masing-masing ni? Baru tidur ke? Come on. Asid dengan logam oksida, asid dengan logam karbonat menghasilkan apa? Gas hidrogen. Dia dah bulatkan tu. Suruh abang buat. Menghasilkan apa ni yang cikgu tengah petakkan ni? Sudah, semua dah hilang ke mana dah. Selagi tak boleh jawab, kita tak teruskan. Kita ada asid dengan logam. Asid sampingan dia air. Asid sampingan dia hidrogen. Ini sampingan. Asid sampingan. Lepas tu kita ada asid dengan logam oksida. Contoh MgO. Lepas tu kita ada dengan Mg karbonat, logam karbonat. Asid dengan bahan-bahan ni menghasilkan apa? Garam. Macam kenapa masing-masing tengah menggigau lagi? Kan tindak balas ni semua menghasilkan garam. Okey. Fokus. Cikgu nak kena laju sikit ni. Nak habiskan silibus baru kita boleh discuss latihan-latihan. Habis silibus baru senang. Dah bulan 12 dah ni. Jadi menghasilkan garam. Okey, sekarang awak tengok sekarang. Okey, kita padam balik. Untuk perubahan ni, kita nak perhatikan perubahan. Tak boleh padam pula dah. Kita nak perhatikan perubahan. Cuba awak fikirkan logik. Adakah awak boleh ukur perubahan
larutan asid, perubahan garam, boleh tak ukur kuantiti dia ke? Tak boleh kan? Yang kita nampak dengan jelas adalah ini, dua benda ni. Okey, cikgu bulatkan tu. Satu logam, satu gas hidrogen. Okey, kita tengok simulasi ini untuk lebih jelas lah. Ni tak ada pula. Sekejap Alamak, tak jumpa pula. Dekat YouTube cikgu dah letak. Apa, sekejap lagi lah. Okey, ingat tak masa cikgu tunjuk simulasi tu, bila kita masukkan logam ni, apa jadi pada logam ni? Cikgu dah tunjuk video simulasi hari itu. Bila awak masukkan logam dalam asid, apa jadi pada logam tersebut? Adakah dia tidak berubah? Atau adakah dia berkurang? Macam mengajar seseorang ni. Logam terlarut. Logam terlarut. So, kita perhatikan, contohlah kat sini 5 gram. Contoh 5 gram. Bila dah bertindak balas, adakah dia kekal 5 gram? Ya. Tak, Ya. tak. Taklah, bila dah bila dah bertindak balas, mestilah dah berkurang. Jadi sini kita boleh ukur satu jisim. Jisim bahan, iaitu jisim Mg. Satu lagi kita boleh ukur gas hidrogen. Okey. Tengok kat situ, perubahan yang dapat diperhatikan dalam tindak balas kimia yang melibatkan pembebasan gas. Jadi kat sini kita ada dua perubahan yang boleh kita perhatikan. Satu, perubahan jisim bahan. Satu lagi, penghasilan gas. Maksudnya ada isi padu gas terbebas kat sini, kita boleh ukur menggunakan kaedah sesaran air. Ini kaedah sesaran air. Okay. Sekejap cikgu buka yang dalam YouTube tu lah. Kita update dalam YouTube. Lambat pula. Tak pun cikgu tunjuk sekejap lagi. Okey. Itu melibatkan gas. Sebenarnya tadi benda yang sama macam ni. Okey. Sekarang asid, logam karbonat, apa dia ni? Garam. Okey. Lepas tu kita ada gas. Lepas tu kita ada air. Sampingan. Jadi kat sini kalau kita tengok, itu dia. Asalnya 85.35 gram kan? Sebelum bertindak balas. Selepas bertindak balas, awak dapati saiz kalsium karbonat ni. Ni CaCO3 semakin mengecil. Saiz dia berkurang lah. So, berapa banyak berkurang, kita tolak lah. 85.35, 79.23, tolak. Itulah jisim kalsium karbonat yang telah bertindak balas. Jadi sekarang kita nak fahamkan kaedah mengukur tindak balas. Kita mesti melihat kepada perubahan yang dapat diperhatikan.
Perubahan yang dapat diperhatikan tadi, kita dah tengok dua. Satu jisim bahan. Lepas tu isi padu gas. Kita boleh ukur perubahan yang terjadi. Okey. Okey, yang ketiga, perubahan yang kita dapat perhatikan melalui melibatkan pembentukan mendakan. Okey. Okey, cuba ulang balik sama-sama. Kita minta Dani Iqbal. Iqbal, on mic jap. Tak naklah semua duk dengar, tentang tengok TV ke main game. Okey, yang pertama tadi, pengukuran kita boleh tengok dari segi perubahan apa? Jisim. Jisim kan, jisim bahan. Yang kedua, kita boleh ukur Saiz. saiz. Mana ada ukur saiz? Oh, Itu. salah. Yang kedua tadi. Oh ni yang kedua sepatutnya. Yang pertama tadi ni. Kita ukur Kuantiti gas. isi padu gas. Oh, isi padu. Kan? Menggunakan kaedah apa ni? Kaedah sesaran air. Kan? Maksudnya bila gas terbebas, H2 terbebas, dia masuk ke sini, salur ni. Dia masuk ke salur, dia tolak. Dia sesarkan air tadi. Gas ni akan sesarkan air. Macam itulah sesaran air. Lepas tu isi padu, jisim bahan. Dan yang ketiga, kita boleh ukur melibatkan pembentukan mendakan. Okey, dah. Boleh off mic. Okey, tindak balas kimia melibatkan pembentukan mendakan. Okey, sebagai contoh. Okey, dia mula-mula natrium thiosulfate dengan ni tanpa warna. Okey, imagine dua larutan ni asalnya tanpa warna. Tapi bila ditindakbalaskan kedua-duanya, ada terasi garam, gas, sulfur. Perhatikan kepada bahan. Boleh tak ukur jisim? Tak ada jisim sebab larutan. Ini aqueous. Tak boleh ukur jisim. Garam tak boleh ukur. Adakah boleh ukur gas kat sini? Boleh tak? Nah, tadi ada H2, kita boleh ukur gunakan sesaran air. Lepas tu, CO2 pun kita boleh ukur gunakan sesaran air. Tapi SO2, kita tidak boleh gunakan kaedah sesaran air sebab SO2 larut dalam air. Okey, kita tengok balik. Memang susah sebab nak imagine sebab tak buat. Kalau kat Makmal senang imagine. Sesaran air maksudnya gas H2 tu bila asalnya burette kan penuh air kan. Sini akan penuh air. Tapi bila ada gas terbebas, dia akan naik ke atas, dia tolak air tu. Dia tolak ke bawah. Asalnya mungkin air tu paras ni. Bila gas H2 dia tak larut. Kalau larut tak jadilah sesaran. Sesaran ni macam prinsip Archimedes. Kalau belajar fizik. Dia tolak. Jadi dengan kehadiran gas tu dia akan tolak air tu ke bawah. Sesaran lah. H2 tak larut air. Lepas tu CO2 juga tak larut dalam air. Jadi boleh gunakan. Ini pun kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Lepas tu yang mendakan ni
tak boleh gunakan kaedah sesaran air kerana gas CO2 larut dalam air. Ada soalan berkenaan dalam modul ataupun dalam peperiksaan. Okey, jadi asalnya tanda X ni boleh kita lihat. Kita lihat ini mata. Okey, mata kita boleh lihat tanda X tu. Okey, lama kelamaan tiba-tiba dah mula nak jadi kuning. Okey, dalam masa beberapa minit ataupun mungkin saat, awak perhatikan tanda X tu hilang. Kenapa ada warna kuning? Kerana sulfur ini berwarna kuning. Awak perhatikan sulfur P, pepejal. Maksudnya dia mendakan. Jadi, bila tindak balas melibatkan natrium thiosulfate ini dan juga asid, dia akan menghasilkan mendakan sulfur yang akan memberikan warna kuning. Jadi tanda X tu hilang. Okey, kita akan cuba tengok. Sebab mungkin susah nak nampak. Di makmal kita ada buat eksperimen. Harap-harap ada kat sini. Alright. Okey, perhatikan. Okey, nampak tu. Okey, nampak tu gas yang terbebas. Gas yang terbebas dia tolak air. Okey, cikgu ulang balik. Sekarang marble chips. Okey, jap kita tulis. Apa tindak balas asid dengan marble chips adalah kalsium karbonat. Okey. Jadi sebagaimana awak dah tahu, asid dengan kalsium karbonat akan hasilkan gas CO2, karbon dioksida. Okey, bila tindak balas tadi, okay, nampak ada tindak balas berlaku, dia bebaskan CO2. CO2 masuk sini, dia tak larut. Bila tak larut, dia akan pergi ke atas, tolak air tu. Okey. Jadi kat sini, sinilah kita boleh ukur isi padu gas CO2 yang terhasil melawan masa. So apa yang berlaku semasa tindak balas tadi, bahan, reactants bahan. Bahan tadi marble chips dengan HCl lah. Dia akan digunakan, use up, maksudnya akan habis. Manakala produk kat sini adalah, tak muncul whiteboard. Okey, produk adalah gas CO2, gas tu garam kan. Terhasil, jadi dia akan meningkat. Awak perhatikan ini graf. Okey, ini amount. So bila masa bertambah, reactants semakin berkurang, warna biru tu. Manakala produk hasil akan semakin bertambah. Pada satu tahap dia malar. Sebab apa malar? Dah maksima, dah capai. Okey, jadi kita cuba test. Cuba dan test. Cuba lagi, test lagi. Sekarang tindak balas ni menghasilkan gas. Jadi apakah yang kita boleh gunakan untuk mengukur perubahan kadar tindak balas? Untuk mengukur perubahan kadar tindak balas, kita mesti ukur benda yang boleh diukur, diperhatikan. Okey, nak pilih yang mana? Okey, cepat. pH ke, suhu ke, conductivity ke, perubahan warna ke? Ada tak mendakan? Tak ada. So yang mana? Nak pilih yang mana? Mass change. Mass change. Ni. Ini. Dengan Try again. Increasing volume of gas. Ya.
Okay. So yang Hani ke jawab tadi dia ada dua-dua boleh diukur sebenarnya. Satu mass change, perubahan jisim. Tadi je dah cerita tadi kan. Kita boleh ukur perubahan jisim. Lepas tu yang kedua kita boleh ukur kuantiti gas yang terbebas. Lagi sekali kita buat betul persamaan Tiga ulang-ulang ni supaya awak boleh nampak lah Mana minimize. Tak muncul dia punya screenshot. Sekejap, cikgu pun sekali lagi. Tak nak muncul juga. Okey, jadi kat sini ulang-ulang balik supaya faham apa benda yang kita nak kaji sebenarnya. Sebab sekarang kalau kat Makmal mudah kita buat. Jadi sekarang kita bergantung sepenuhnya kepada simulasi yang ada lah. Nasib baik ada simulasi ni juga. Dan kelas online pula ada macam-macam gangguan ni. Tak nak muncul pula. Okey, tak apa, kita buat secara lisan lah. Dah ada belum? Tak nak muncul lah. Alright. Paste. Ada tak paste? Sekejap Dia tak nak juga lah, tak tahu apa jadi ni. Okey, akhirnya muncul juga. Okey. So, kita ulang balik. Okey, sekarang kita buat persamaan kan. Kita buat persamaan kat sini. Bubble chips tadi adalah marble kalsium karbonat tambah hydroklorid tadi kan. Dia akan menghasilkan garam kalsium klorida tambah CO2 tambah air. Okay. So sekarang cikgu ulang balik. Semasa kita buat tindak balas ni, satu kita boleh ukur dari segi pengurangan jisim. Pengurangan jisim kalsium karbonat. Satu lagi kita boleh ukur dari segi isi padu gas yang terhasil. Sebab tu dia tajuk dia measuring observable changes. Maksudnya mengukur perubahan yang kita nampak. Macam asid lepas tu kalsium klorida dengan air, kita tak boleh ukur perubahan dia sebab kita tak nampak. Dia adalah larutan tanpa warna. Jadi kita tak tahu adakah itu asid, adakah itu garam, adakah itu air. Sebab dia dah campur-campur kan. Macam asid dia akan habis lah pada akhirnya. Cuma kita tak boleh nak ukur. Okay, jadi sekarang nak tegaskan, kita nak mengukur kadar tindak balas ni, kita nak ukur benda yang kita nampak. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama kita ukur jisim. Yang kedua kita boleh ukur isi padu gas.
Yang ketiga, kita boleh ukur masa untuk mendakan tu terbentuk dengan tengok tanda X hilang. Okay. So sekarang harap-harap settle lah untuk memahami pengukuran. Ini ada dua lah. Pengukuran jisim boleh, pengukuran isi padu pun boleh. Kita tengok yang seterusnya pula. Okay. Alright, jadi tengok sini. Kita tengok setiap satu. Okay, ingat tadi yang ketiga dalam slide tadi. Apa yang terbentuk sekarang? Sulfate. Sulfur kan? Okay, kita cuba tengok tadi. HCl dengan natrium thiosulfate. Dalam slide yang cikgu dah bagi tadi. Mana slide-nya? Ini. Okay. Mana dia? Kan? Ni. Okey, kita tengok balik tadi. Oh no. Not responding pula, macam-macam cabaran hari ni Sekejap, kita tengok dulu berapa ramai yang ada sekarang ni. Pun tak boleh masuk juga. Alright, yang ni dia. Tak apa, slow-slow kita pergi. Nampak tadi, sekarang dalam bentuk slide. Kan? Natrium thiosulfate. Allah. Okay, natrium thiosulfate tadi bertindak dengan asid. So, inilah yang kita boleh nampak. Mendakan sulfur yang berwarna kuning. Yang lain-lain, hasil lain-lain kita tak boleh ukur. Okay, sulfur dioksida tak boleh ukur sebab dia larut dalam air. Larut dalam air. Tak sama macam gas H2 dan juga CO2. Kita boleh gunakan kaedah sesaran air macam video sebelum ni. Jadi yang ni, inilah dia sulfur. Tu sulfur. Okay, sulfur. Mana dia sulfur ni? Jadi observable changes adalah pembentukan mendakan. Tapi awak nak ukur macam mana mendakan tu? Kita tak boleh ukur jisim dia. Sebab dia daripada larutan tiba-tiba jadi mendakan. Jadi kita boleh ukur masa yang diambil untuk tanda X hilang. Maksudnya X tu mula hilang apabila sulfur wujud. Bila sulfur dah complete terbentuk, dia akan menghalang pandangan kita daripada melihat X. Macam ni. Awak tengok kan? Asalnya dia dia menjadi mendakan, nampak? Mendakan tu semakin pekat. Alright. Jadi apa yang kita boleh tengok? Baik. Tak nak pula. Ini dia. Jadi tak boleh guna termometer. Kita boleh ukur tanda X hilang. Jadi apa lagi yang kita perlukan? Mestilah kita ada stopwatch, jam randing.
Okey, cuba tengok simulasi dia kat situ. Okey, tanda X perhatikan tanda X kat sebelah bawah tu, kan? Dia akan mula menghilang. Okey, tengok dia ambil masa kat atas tu, So, bila dah hilang sepenuhnya X, kita pun catat masa 0.04. Sebenarnya kita ambil masa daripada awal tadi. Ambil masa daripada awal. Okey. Lagi sekali kita tunjuk. Kita mula dengan kosong tadi, kan? Alright, kosong. So, tengok masa berjalan. Pada masa 4 saat, sulfur yang terbentuk telah menghalang pandangan kita melihat tanda X. Jadi, itulah dia masa yang diambil. Jadi, kat sini, rate of reaction iaitu kadar tindak balas adalah perubahan masa yang kita tengok untuk tanda X hilang. Okay? Okay, kita tengok pula. Okay, ni semuanya. Okay, ni. Penetralan. Apa yang kita boleh tengok? Okay, jadi yang kita tengok tadi perubah warna, kan? Asalnya ada warna pink. Okay, lepas tu kita lihat dia menjadi tanpa warna. Okay, tanpa warna tu maksudnya tindak balas dah complete. Tak boleh check pula dah. Okay, jadi ini kita nak check takat akhir, kan? Takat penetralan. Berlaku penetralan, maka kita gunakan, mestilah kita gunakan pH meter. Apa ni tak kenal? Oh, ada ni milimeter. Tapi ini kita tak dalam silibus kita tak tengok yang ni. Kita tengok 3 benda tadi, iaitu perubahan jisim, perubahan isi padu gas dengan perubahan masa yang diambil untuk mendakan terbentuk melalui tanda X. Okey, sekarang ada apa-apa nak soal tak? Boleh faham tak konsep pengukuran kadar tindak balas ni? Boleh. Boleh, Boleh. Alright, contoh juga yang ni. Kita tengok. Oh, ni tindak balas purata dah. Okay. Okay, tindak balas purata. Okay, kita cuba tengok lagi. Alah. Ikut abang dah. Yepi. Oh, ada main game pula dah. Tak payah. Alright, jadi
untuk hari ini kita tengok tu dulu kita tengok definisi dulu sebab benda ni sekarang awak tak boleh nak tengok secara live jadi apa yang kita mampu buat sekarang, kita tengok simulasi sajalah. Nasib baik ada simulasi, kalau tak ada lagi payah kita nak faham okey, jadi kita tengok sikit modul. Okey, jadi lepas ni awak baca dulu modul sebelum kita masuk kelas. Ingat kelas kita sekali seminggu je. Jadi awak kena baca advance lah. Macam hari ni kalau baca dulu cepat sikit faham, tapi tadi banyak kali ulang. Okey, cikgu banyak kali ulang supaya awak dapat memahami lah. Okey, tak guna kalau cikgu pergi laju-laju tapi tak faham. Okey, kita tengok modul awak pada muka surat berapa kadar tindak balas? 159. 159. Okay. Okay, so nanti modul-modul ni tolong lengkapkan kita akan ambil satu masa lah untuk kita bincang modul, sebab sekarang cikgu nak cuba kejar silibus dulu. Sambil-sambil tu awak kena pandai-pandai lah bahagi masa untuk buat semua ni. Okay, jadi sekarang ini awak boleh baca balik dalam modul. Kadar tindak balas ialah pengukuran kuantiti bahan atau hasil tindak balas. Ingat cikgu nak teruskan tadi, tapi rasanya takut terkejut dengan tajuk baru ni. Jadi kita sambung nanti untuk masuk kepada yang lebih detail. Tadi pengenalan baru tu, tapi pengenalan sangat penting untuk awak memahami kaedah pengiraan selepas ini. Ada pengiraan. Okay. Terbesebi slow pula hari ni. Jadi ini contoh tindak balas. Tadi cikgu dah tunjuk semua kan, tindak balas perlahan. Okey, bagaimana cara mengenal pasti perubahan dalam kuantiti? Itu yang cikgu ulang-ulang tadi. Mengenal pasti perubahan dalam kuantiti bahan ataupun hasil. Yang pertama, kita boleh tengok jisim. Sama ada jisim bahan ataupun jisim hasil yang terbentuk. Lepas tu isi padu. Lepas tu mendakan. Cuma dalam slide tadi tunjuk 3 kan. Yang jisim tu dikira satu lah. Jisim bahan ataupun jisim hasil dikira satu lah. Lepas tu isi padu gas, kaedah sesaran air. Lepas tu mendakan, kita tengok tanda X hilang. Okey, ini ringkasan dia. Tadi video dah tengok contoh ini kita lihat tak muncul lagi yang ni. Tak nak conteng. Okey, kita lihat kat situ tindak balas Mg dengan HCl ada hasilkan garam dan air. Okey, jadi apa yang boleh diukur kat situ? Sama ada pengurangan jisim magnesium ataupun penghasilan gas hidrogen. Okey, ada 2. Sebab tu dia pecah 2 kat situ. Perubahan yang boleh diperhatikan. Satu, kita perhatikan perubahan jisim magnesium. Awal-awal 100 gram kan? Bila berlaku tindak balas, kita baca bacaan daripada penimbang setiap 30 saat. Mungkin selepas 30 saat jadi 80 gram. Lepas tu mungkin jadi 70 gram dan seterusnya lah. Okey, yang kaedah 2 kita tengok peningkatan isi padu hidrogen. Sebab ada 2 tadi Okey, dah muncul dah. Yang tadi tak boleh nak conteng. 159. Okey.
Alright. Jadi yang pertama kita lihat yang pertama kita lihat perubahan jisim kan. Okey, daripada 100 gram dia berkurang mengikut masa lah. Itu settle untuk mg. Ini untuk mg. Kaedah kedua kita boleh ukur penghasilan gas. Ini dia. Kaedah apa namanya kelas? Kaedah apa ni? Sesaran. Sesaran air. Sebab dah tengok video tadi kan, gas yang terbebas dia akan tolak air ke bawah. Asalnya air penuh kat sini. Gas yang terhasil sebab dia tak larut, hidrogen ni tak larut dalam air. Dia akan sesarkan, sesar tu macam tolak lah. Jadi direkod setiap 30 saat juga. Sama yang ini gunakan picagari. Boleh juga, dia akan tolak picagari tu. Kadar dia balas diukur dengan isi padu gas. Right. Yang tak larut, oksigen boleh, hidrogen boleh, CO2 boleh. Yang tak boleh tadi siapa? Sulfur. Sulfur dioksida kan. Contoh dalam ini. Jadi tindak balas ini natrium thiosulfate dan asid hidroklorik menghasilkan garam. So yang cikgu tanda right biru ni tak dapat diukur. Air tak dapat diukur. Sulfur dioksida tak dapat diukur sebab dia larut. Jadi tak boleh gunakan sesaran air. Yang kita boleh ukur mendakan sulfur. Tapi kita tak ukur jisim. Okay. Kita ukur masa yang dah ambil untuk tanda X hilang. Dah tengok simulasi tadi kan. Walaupun awak kita tak boleh guna buat eksperimen kat makmal, tapi alhamdulillah lah cikgu ada bahan-bahan simulasi tadi. Jadi kita boleh tengok tanda X tu. Tengok simulasi macam mana tanda X tadi hilang kan. Alright. Jadi pembentukan sulfur yang kita boleh lihat. Ni tidak boleh diukur cara besar air kerana sulfur dioksida larut dalam air. Okay. Jadi itulah pengenalan untuk pengukuran kadar tindak balas. Alright. Jadi sekarang awak boleh baca dulu sendiri macam mana nak rotate. Okey, boleh baca muka surat 161 dulu. Dan okey. Iaitu pengukuran kadar tindak balas. Okey, boleh tengok kadar purata, kadar tindak balas pada masa tertentu. Awak baca dulu. Okey. Boleh baca dulu. Ada tak hari-hari yang cikgu boleh selit? Ada tak masa free part A dengan part KA selain pada Khamis slot kita ni 9.10? Semalam ada. Maksudnya setiap Rabu lah. Rabu. Itu A. KA? A tak tahu. Tapi jadual sama je kan? Tak apa kita bincang kat grup WhatsApp. Cikgu nak cakap lama tak boleh batuk-batuk ni. Tapi sekarang dah nampak sekarang kita fokus nak faham kaedah pengukuran tadi. Awak boleh baca balik sini dan nampaklah cikgu dah tunjuk simulasi semua tadi. Cara pengukuran. Lepas ni baru kita masuk kepada pengiraan. Okey, so sekarang kita kita tangguhkanlah dulu kelas kita. Cikgu ada buat dah masukkan satu video hari tu dengan kadar tindak balas. Satu cikgu bagi link dia awak boleh tengok. Okey. So untuk hari ni kita dah lihat macam mana nak mengukur kaedah mengukur kadar tindak balas. Kena faham kita sekarang memerhatikan perubahan, kita mengukur perubahan yang boleh diperhatikan. Okey, keywords dia itu. Kita mengukur perubahan yang boleh
diperhatikan. Yang tak boleh perhatikan, macam mana kita nak ukur? Jadi awak baca balik semua tu daripada awal. Okey, unit yang mungkin kadar tindak balas. Jadi sebab kita per masa kan, sebab itu per second ataupun per minit. G maksudnya jisim. Maksudnya ini jisim gram bahagi masa. Jadi gram per second. Itu kalau mengukur isi padu. Okey, mengukur jisim. Maksudnya gram. Kalau kita ukur isi padu gas, kita ukur dalam unit cm padu per second atau per minit. Alright. Jadi kalau mendakan pula, kita ukur masa yang diambil. Masa kita ukur saat kan? Tapi kenapa unitnya S-1? Sila cari. Cari. Okey. Rasanya cukup untuk hari ini. Nanti kita tengok, kita bincang dalam grup WhatsApp. Okey. Kita cuba cari slot yang boleh cikgu masuk lah. Okey. Untuk kita cepat habiskan silibus dan seterusnya kita boleh bincang modul-modul dan juga jawapan dalam modul ini ya. Okey, ada modul yang dah disediakan oleh Puan Adeline. Boleh suruh parent datang ambil di sekolah lah macam modul-modul lain Okey, ada soalan? Tu topik kita hari ini. Ada berapa orang? Annie Camelia, Muhammad Adin, Najwa, Nufadli, Nuridin, Nurin. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Kalau ada masa kita bincang nanti. Bincang untuk slide-slide kelas kimia. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. See you. Sama.